Sewaktu Trench Warfare ni kita ada banyak battle, Battle of Somme, Battle of Verdun, Battle of Amiens dan banyak lagi battle-battle yang lain. Hai guys, so hari ni aku nak sambung lagi cerita pasal Perang Dunia Pertama. Kalau korang pernah tengok movie yang berdasarkan kepada Perang Dunia Pertama, macam movie 1917, korang akan nampak berapa scene yang diorang ni berperang daripada dalam parit. Okay, diorang gali parit yang dalam, diorang gali parit yang besar dan panjang, okay, dan diorang tembak musuh daripada dalam parit tersebut. Okay, aku rasa mesti korang pernah tengok movie yang macam tu lah. Okay, so itu adalah benda yang aku nak cerita kat sini, Trench Warfare sewaktu Perang Dunia Pertama, ataupun juga kita panggil sebagai peperangan parit sewaktu Perang Dunia yang Pertama. Okay, so basically siapa yang tak tahu Perang Dunia Pertama ni pasal apa? Perang Dunia Pertama ni adalah peperangan di antara dua buah pihak, iaitu pihak Allied Force yang terdiri daripada tentera British, Perancis, Rusia, okay, dan berapa lagi negara yang lain, lawan dengan Central Forces iaitu yang terdiri daripada tentera Germany, Austria-Hungary, Turki Osmania dan juga beberapa negara yang lain lagi. Okay? Dan ya, Perang Dunia Pertama ni melibatkan hampir satu dunia, sebab tu kita panggil dia sebagai Perang Dunia Pertama. Dan kalau korang nak tahu macam mana Perang Dunia Pertama ni boleh bermula, korang boleh tengok video yang aku dah cerita sebelum ni. Dan sesiapa yang belum lagi subscribe, sila tekan subscribe button, like dan juga share video ni. Okay, so basically Trench Warfare ni sebenarnya dah wujud lama. Strategi peperangan dalam parit ni rasanya dah sama ada ratusan atau ribuan tahun manusia dah gunakan strategi yang sama. Okay, gali parit sama ada untuk melindungi tentera ataupun untuk memerangkap pihak lawan. Okay, so basically benda tu dah wujud dah lama sebelum Perang Dunia Pertama lagi. Okay, tapi ianya sangat signifikan ataupun crucial ataupun sangat penting sewaktu Perang Dunia Pertama, sebab Perang Dunia Pertama ni adalah antara perang yang terawal yang mana manusia mula menggunakan senjata-senjata moden yang sangat berbahaya. Okay, contohnya macam apa? Contohnya macam machine gun. Okay, sebab ianya sangat susah untuk kita lindung diri kita daripada serangan machine gun, melainkan kita ada satu strategi pertahanan macam trench ini. Masa Perang Dunia Pertama, tentera Jerman bila dia dah masuk dalam negara France, dan diorang hampir-hampir masuk ke dalam ibu kota Perancis iaitu Paris, tentera Perancis mula buat pertahanan yang bermati-matian untuk mempertahankan ibu kota tersebut. Sebab tu diorang stop kat sini, defend betul-betul, dan diorang mula gali parit supaya tentera Jerman tak boleh lepas daripada kawasan tersebut. Dan berapa atom yang diorang cuba tentera Jerman memang tak boleh lepas daripada parit tersebut. Jadi apa yang diorang buat? Diorang pun buat benda yang sama, iaitu gali parit diorang sendiri. Jadi kedua-dua belah pihak pun dah ada parit. Jadi diorang cuba nak outflank parit pihak musuh. So diorang mula gali sebab tu parit yang digali tu sangat-sangat panjang. Panjangnya sekitar 2490 km, yang daripada sempadan negara Switzerland sampailah ke lautan utara sana, sangat panjang. Dan Trench Warfare ni juga berlarutan dalam masa yang sangat lama lah. Of course, kedua-dua pihak tak nak mengalah, kedua-dua pihak dah mula ada stand masing-masing kat situ, tak nak berganjak. Jadi Trench Warfare ni berlaku sekitar 3.5 tahun ke 4 tahun macam tu. Bermula daripada Oktober 1914 sampailah ke Mac 1918. Dan selama hampir 4 tahun jugalah tentera-tentera yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama ni terpaksa bertahan dengan situasi yang sangat buruk. Confirm ini adalah satu mimpi ngeri, bukan setakat untuk askar tapi untuk mana-mana orang sekalipun. Sebab dia adalah satu keadaan yang mana hampir mustahil untuk kita hidup, secara fizikal ataupun mental. Korang boleh bayangkan selama hampir 4 tahun bukan setakat diorang perlu risau bila-bila masa diorang kena serang oleh pihak lawan, tapi banyak lagi benda-benda lain yang diorang perlu fikirkan. Aku nak ceritakan keadaan macam mana di dalam parit yang digali semasa dalam Trench Warfare ni. Korang bayangkan kalau duduk dalam parit dan hujan, apa yang berlaku? Confirm dalam parit tu akan banjir dan berlumpur, dan diorang kena duduk dalam tu sepanjang masa.
Sebab tu masa ni berlaku banyak penyakit yang pelik-pelik lah. Contohnya macam trench foot. Okay, obviously kalau korang duduk dalam parit yang basah dan berlumpur lama-lama, kaki korang akan rasa something yang pelik. Okay, apatah lagi kalau korang duduk selama berbulan-bulan lamanya. Okay, sebab tu trench foot ni banyak berlaku dalam kalangan tentera kedua-dua belah pihak, sama ada Jerman ataupun Perancis ataupun British. Okay, ramai yang menghidapi penyakit ni. Dan kalau korang kena penyakit ni, mungkin kaki tu perlu dipotong ataupun ramai juga yang terkorban daripada penyakit trench foot ni. Selain daripada trench foot ni, ada juga penyakit lain yang dibawa oleh haiwan-haiwan perosak macam tikus dan serangga-serangga perosak yang lain. Okay, sebab apa? Sebab makanan askar-askar ni semua disimpan dalam stor bawah tanah. Okay, yang mana of course dia diganggu oleh haiwan perosak ni. Okay, jadi makanan tu pula dimakan oleh tentera-tentera tersebut. So ramai yang sama ada sakit dengan teruk ataupun terkorban disebabkan oleh haiwan-haiwan perosak ni. Dan kalau musim sejuk datang pula, lagilah situasi itu bertambah sukar. Sebab apa? Sebab dalam keadaan suhu yang sangat sejuk, korang kena stay kat luar lama-lama dan perlu sentiasa alert lah sepanjang masa. Okay, so bila datang musim sejuk je, memang ramai tentera yang akan terkorban semasa dalam trench warfare ni. Okay, selain tu, poisonous gas ataupun gas beracun juga digunakan sewaktu trench warfare ni. Poisonous gas ni digunakan sebab apa? Sebabnya ianya mudah merebak. Okay, kalau kita campak satu poisonous gas masuk ke dalam trench tentera pihak lawan, gas tu akan merebak di dalam trench tersebut. Ini yang banyak menyebabkan kecederaan teruk dan juga ramai askar yang terkorban daripada poisonous gas ni. Dua-dua belah pihak, Jerman, sama ada Jerman, Austria-Hungary, British, Perancis, diorang memang menggunakan poisonous gas ni sewaktu Perang Dunia Pertama. Selain daripada untuk mencederakan pihak lawan, poisonous gas ni juga bertujuan untuk mengalihkan tumpuan pihak lawan lah. Sebab apa? Sebab untuk elakkan daripada poisonous gas ni, diorang kena pakai topeng muka. So kalau pakai topeng muka tu, of course penglihatan korang akan terganggu kan. So lagi mudah untuk diserang oleh pihak lawan. Dan kalau kita nak cerita pasal jumlah tentera yang terkorban sewaktu trench warfare ni, dia sebenarnya susah sikit kita nak estimate berapa banyak sebab terlalu ramai. Tapi korang boleh bayangkan kalau kita ambil salah satu battle dalam trench warfare ni. Sewaktu trench warfare ni kita ada banyak battle, Battle of Somme, Battle of Verdun, Battle of Amiens dan banyak lagi battle-battle yang lain. Tapi kita ambil contoh sebagai satu lah, Battle of Somme contohnya. Battle of Somme ni dia adalah salah satu battle yang paling berdarah dalam sejarah manusia. Battle of Somme ni berlaku di Somme, Perancis. Masa Battle of Somme ni 3 juta tentera terlibat daripada kedua-dua belah pihak. Dan dalam masa sekitar 4 bulan selepas Battle of Somme ni berlaku, sekitar 1 juta daripada 3 juta tadi sama ada terkorban ataupun cedera dengan teruk. 1 juta tu adalah satu angka yang sangat besar. Ini baru daripada satu battle sahaja, tak termasuk dengan battle-battle yang lain lagi. Walaupun jumlah kematian yang ada tu sangat tinggi, sebenarnya tak ada apa-apa gerakan yang signifikan pun. Masih lagi stuck, masih lagi deadlock dalam situasi yang sama. Sebab apa? Sebab diorang attack, orang ni bertahan. Diorang ni pula attack, orang ni pula bertahan kan. So bila nak habis, dia stuck lama, bertahun-tahun lamanya. Dan kalaupun satu pihak tu menang satu battle ni, diorang tak akan dapat pergi jauh. Sebab apa? Sebab lepas korang dapat tawan ataupun conquer satu line trench ni, korang ke depan lagi korang akan jumpa satu lagi trench yang lain. So sebab tu dia sangat susah untuk kita menang dalam trench warfare ni. So akhirnya selepas hampir 4 tahun trench warfare ni berlaku, pasukan tentera British dan juga Perancis mula buat all out attack. By hook or by crook memang kena tawan juga, memang kena menang juga dalam battle ni. Kita panggil dia sebagai Battle of Amiens. Dekat satu tempat dekat Perancis lah, nama dia Amiens. All out attack ni memang kau berjaya, memang kau successful. Sebab apa? Sebab diorang dapat conquer 11 km dalam masa satu hari je. Pihak tentera Jerman sendiri pun anggap ini adalah Black Day ataupun hari malang buat pasukan tentera Jerman. Antara hari yang paling memalukan sebab mereka kalah dengan teruk dalam Battle of Amiens ni. Tapi bermula daripada Battle of Amiens ni,
diorang dah start untuk crack trench pasukan lawan, okey. Sampailah akhirnya diorang dapat conquer seluruh kawasan yang ada trench. Maka itu adalah titik akhir kepada trench warfare ini. Okay. So itu adalah sedikit sebanyak keadaan trench warfare ni. Aku akan sambung lagi cerita pasal Perang Dunia Pertama, okay, sambungan daripada video yang lepas. Kalau korang ada apa-apa soalan yang nak tahu ataupun apa-apa cerita sejarah yang korang nak tahu, okay, jangan malu nak komen, just komen, okay. InsyaAllah kita akan cuba buat video yang korang minta tu. Dan jangan lupa subscribe, like dan juga share video ni. Okay, jumpa lagi. Bye.